Kisah seram asrama yang tipikal kat Malaysia. Okey, sebenarnya kan kalau korang pergilah mana asrama kan, asrama penuh ke MRSM ke kampus kat universiti ke, mesti korang akan dengar cerita-cerita yang sama, cuma versi berbeza dan tempat berbeza, tapi tajuk dia sama. Okey, dan cerita ni aku tak tahu lah, mungkin dah turun temurun kot disampaikan daripada generasi ke generasi. Okay, so jom kita tengok apakah kisah-kisah tipikal asrama. Tak percaya, nanti korang tanyalah mana-mana pun kan? Mesti memang cerita sama je akan keluar. Okay, kisah yang paling famous nombor satu tak lain tak bukan ialah Askar Jepun Berkawat. Ini memang famous. Okay, asalkan ada je tempat-tempat lapang macam dataran ke, ataupun kort tenis, ataupun kort volleyball kan, yang dah tak pakai, ataupun kort-kort yang tak diselenggara lah. Mesti korang akan dengar sini-sini akan bercerita, "Wish, malam-malam jaga-jaga nak pergi tempat tu." Dulu orang cakap sekolah kita ni ataupun kita punya kampus ni bekas askar Jepun di markas. Selalu dua orang ni akan berkawal kat situ, dan ada antara dua orang ni mati dan roh-roh tak tenang. So malam-malam kita akan dengar dua ni berkawal. Okay, cerita ni korang akan dengar di mana-mana saja kat Malaysia ni kan. Dan kenapa askar Jepun tak diketahui lah, mungkin sebab kita dah terlalu dimomokkan dengan askar Jepun ni suka pancung kepala kan. Padahal kita ni lepas Jepun ada kat British jajah kita kan, dia sambung balik sekejap. Kenapa tak ada kisah askar British berkawat kat situ, tapi still askar Jepun kan. So aku rasa kisah ni pun memang disampaikan turun-temurun daripada aku kecil sampai besar. Mana-mana aku pergi pun asrama, memang benda sama akan keluar. Okay, so korang jangan terkejut lah, memang banyak filem drama pun dah tunjuk dah versi-versi masing-masing. Okay, so itulah kisah yang famous, askar Jepun Berkawat. Okey, kisah nombor 2 yang famous ialah kisah dah tahu ke ataupun berbuat tak tahu kan. Okey, kisah ni pun famous. Okey, mana-mana pun kalau kau pergi asrama atau uni mesti akan dengar cerita ni. Cerita dia lebih kurang macam ni lah, lebih kurang. Akan ada seorang budak ni, dia akan rajin study lah, dan mostly dia punya rajin tu, okay, dia, tengoklah kalau kat asrama mungkin dia study dekat bilik prep ke kan, kalau dekat universiti mungkin dia study dekat library ke apa kan. Okay, tapi kisah dia sama, dia akan study seorang-seorang sampai tengah malam. Okay, bila dah tengah malam tu, dia tak sedar lah yang dia dah tinggal seorang-seorang, tapi dia perasan ada seorang lagi member dia dekat tepi tu. Tapi biasanya pun tak perasan yang member tu bukan member. Okay, member tu adalah sejenis makhluk yang bukan makhluk macam kita lah. Dan cerita dia mesti macam ni kan. Masa dia nak tanya member dia tu, mesti pensel dia jatuh ke pen dia jatuh bawah meja. So dia pun akan tunduk nak ambil lah. Dan masa dia nak tunduk ambil tu, dia nampak yang member sebelah tu tak ada kaki. Lepas tu member dia pun cuak lah, tapi dia kontrol kan, tak nak lah nampak macam dia cuak. Okay, dia cuba kontrol. Okay, dan dia kata okey lah, dah lewat malam ni, aku nak balik dulu lah kan. Tapi member yang makhluk tadi tu senyap je kan. Lepas tu dia pun bertanya, kau nak sambung study lagi ke kan, dah malam ni? Okay, tak apalah, kau study lah, aku balik dulu Kebetulan pula bila dia dah siap semua tu nak melangkah, barulah member yang makhluk tadi tu bersuara, kau ni dah balik sebab kau dah tahu siapa aku ke kan. Lepas tu lepas tu akan mengilai-ngilai lah bunyi kan. Kita sama, orang tu akan lari, besoknya demam. Okay, cerita ni memang korang akan dengar mana-mana asrama pun. Aku tak tahulah kebenaran cerita ni, dan mungkin kita nak bagi tahu kot, jangan study sampai lewat malam lah kan. Kerana ada orang ni dia rajin pulun.
Tapi kadang kita kena ingat lah, kita pun kena cukup tidur kan. No point lah kalau study sampai lewat malam. Dan satu lagi bahaya study lewat malam seorang-seorang ni. So kalau boleh study lah dengan kawan-kawan, ataupun study lah dekat tempat-tempat yang nampak selamat kan. Janganlah study seorang-seorang. Okey, kisah yang ketiga paling famous ialah kisah Makcik Karipap. Okay, kisah Makcik Karipap ni pun aku first time dengar kakak aku cerita kan, disampaikan. Dan bila aku dah masuk asrama pun kawan-kawan pula cerita bersama. Masuk universiti pun cerita sama juga kan. Aku tak faham kenapa makcik jual karipap. Okay, jual lah benda lain kan. Jual apa ni, boba ke. Mungkin boba tak ada lagi kot zaman tu kot. Okay. Okay, cerita ni lebih kurang macam ni. Okay, ada orang ni, dia suka study. Okay, bila dia suka study, dia memang akan dan kebetulan dia memang suka duduk tepi tingkap lah. Okay, dia punya lah rajin study dah. Benda ni biasanya dia kena gangguan ni time dia seorang-seorang. Macam contohnya dia malas nak pergi bilik prep ke apa, dia duduk kat bilik, ataupun kawan-kawan dah balik, dia seorang tinggal kan. So bila dia study tu, tiba dekat tingkap tu ada ketuk. Ada makcik ni lah, kata, adik nak beli karipap tak? Makcik dia jual ni. So, member dia pun confident kan, buka tingkap, kata oh ada karipap karipap tu. Dia pun ambil lah karipap tu, bayar. Okay, yang kelakar je, lepas dia dah habis bayar tu, baru dia perasan yang bilik dia tu tingkat 4 atau tingkat 3 kan. Macam mana pula makcik tu boleh jual tepi tingkap tu tak? Tu yang aku tak tahu lah dia punya kelogikan cerita ni. Tapi yang tak logik dia, takkanlah masa beli tu kau tak perasan, takkanlah kau tak tengok luar kan. Unless makcik tu memang ada teknologi macam drone Iron Man ke apa, tak tahulah. Tapi okay, cerita ni memang famous. Dan biasanya karipap tu bila dia makan tu memang macam biasalah, ada ulat lah apa kan. Okay, so cerita ni kau jangan terkejut lah kalau korang masuk asrama adik-adik semua. Jangan terkejut lah, cerita ni memang akan dikitas mula lah. Okay, cerita seterusnya, cerita yang berapa? Nombor 4 Okay, seterusnya ialah cerita hantu local. Okay, ni pun ada banyak version. Tapi dia punya storyline ni lebih kurang je. Okay, biasanya kalau versi pelajar lelaki ialah biasa ada seorang budak lelaki ni, dia malas nak solat Jumaat. Lepas tu dia tahu warden akan cari, so dia pun menyuruh lah dalam loka kan. Dan jadikan cerita pula, masa menyuruh tu dia tertidur. Okay, dia tertidur. Petang tu baru dia terbangun. Bila dia terbangun tu, dia nak keluar tak boleh sebab kunci. Rupanya member dah kunci. Sebab kebetulan pula cerita tu mesti hari tu adalah hari terakhir sekolah. So kawan-kawan semua dah balik kan. So dia pun ketuk lah loka tu, dang nak keluar kan. Tapi macam biasalah, loka tu pula jatuh, lagi tak boleh keluar lalas sebabkan tak cukup oksigen apa semua, dia pun mati. Tu cerita ni famous lah kalau untuk budak asrama malam tidur, kalau dengar bunyi loka gedang tu, maksudnya something lah kan. Cerita ni famous. Tapi kalau kita nak cerita dari segi logik lah kan, biasanya orang sebelum kunci orang akan buka dulu, tengok kan. Orang tak adalah simply kunci tu tak kan. Sebelum kita balik mesti kita akan buka dulu, make sure barang-barang dah okey baru kita balik. Dan waktu dia ketuk tu pun tak tahulah, maybe warden akan check apa terdengar. Tapi tak tahulah, nak buat cerita kan. Okay, so cerita ni korang akan dengar. Kalau versi perempuan lah, macam biasa lah, Ustazah buat spot check, dia tak datang. Dia macam nyuruh kan, dia malas nak pergi kelas ke apa, dan tertidur ke. Dia tertidur, benda sama lah, terkunci dan kawan-kawan semua dah balik. Begitulah cerita dia. Okay. Okay, kisah ni pun memang korang akan dengar selalu mana-mana asrama korang pergi pun. Malam-malam ada orang ni terbangun, dia sakit perut sangat lah, tak tahu ada makan apa itu, sakit perut. Masa ni dah pukul 2-3 pagi macam tu lah.
So macam biasa SOP asrama nak pergi toilet kena ajak member kan. Mana berani pergi seorang-seorang kan. Dekat rumah berani lagi, kalau dekat asrama ni memang cuak jugalah lah kita duduk seorang-seorang. So macam biasa dia pun kejut lah member dia. Okay, dia pun kejut member dia. Dan member dia ni pun tanpa cakap banyak bangun ikut dia. Sebab faham lah kan, mungkin sebelum ni diorang saling teman-meneman ke apa. Tapi yang jadikan cerita, member ni tak cakap sepatah pun. Tanya kau okey tak, okey tak, tak cakap pun, tapi dia ikut tau. Okay, tapi dia pun okey lah, mungkin member ni mamai ke apa, malah nak cakap apa lah kan. Okay, sekarang ni bila apa ni, dah pergi ke toilet tu, member pun gila macam biasa ni kes nak terberak lah kan. Kencing tu rasa orang berani lagi pergi kot, berak tu tak berani. Okay, dia pun berak kan. Dia pun berak lama. Dan bila dia berak tu, member kat luar tu tanya, dah ke belum? Dah habis ke belum? Dia pun belum kan. Lepas tu tak sampai seminit tanya lagi, dah habis ke belum? Suara dah start lain dah. Okay, sampailah hari 3 tu, tiba kawan ni tak tanya, senyap je. Member ni pun pelik kan, mungkin dia dah hilang sabar kot. Lepas tu member pun dah habis semua, dah flush semua, keluar tengok dah tak ada orang. Dia pun kata, celaka member ni kan, aku ajak teman, dia belah pula tinggalkan kan, seorang kan. Dia baik dah settle. Tak settle ni, masak. Tu dia pun tak cakap banyak. Okay, dia pun balik ke dorm dia ataupun bilik dia. Masa sampai tu tengok member dengar tidur. Dia tengok atas katil member tu tengah terbaring, macam ada orang tidur lah. Dia pun aduh tak guna member kan, balik kan, at least bagi tahu lah. Dan besok paginya bila dia nak pergi kelas ke apa, dia tanya member dia, pasal semalam kau tinggalkan aku kan, tak boleh tunggu ke? Member kata, masalah kau kejutkan aku? Habis semalam siapa yang teman aku pergi toilet? Mana aku tahu kan, aku tidur nyenyak je, tak ada orang kacau apa aku. Lepas aku pada lampu, tak tahu dah subuh kan. Habis semalam siapa teman aku? Mana aku tahu. So member tu biasanya ending dia, si member tu demam. Ataupun lepas tu memang kalau boleh dia tak nak terberak malam lagi lah. Macam tu lah cerita dia. Tapi benda dia kau akan dengar lah. So kalau asrama tu nak ajak member pergi toilet tu, make sure member tu bercakap. Kalau member tu tak bercakap, check lah balik kat katil tu kan, tengok ada tak ada orang kan. Okay, gitulah kisah Timur 2. Okay, aku rasa korang pun mesti ada banyak cerita lain lagi. Tapi ini adalah cerita-cerita yang orang cakap klise lah kan, mana kau pergi asrama kau akan dengar. Okay, so gitulah cerita-cerita yang famous. Dan banyaklah movie, drama dah buat pasal benda ni. Walaupun benda ni kita dah tahu, tapi kita seronok tengok lah, tak tahu kenapa kan. Ini masing-masing pernah ada experience. Tentulah. Alright, itu saja. Kita akan jumpa lagi dalam next episode yang ada lepas ni. Okay, terima kasih.